Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bertemu pada pagi ini di page PIKAS, Pertubuhan Kebajikan An-Najah Selangor, dengan kerjasama Pro Media Tajdid dan juga page Ustaz Ahmad Hashimi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang berbahagia ini kita sama-sama dapat bertemu, berkumpul, berbincang tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alangkah bahagianya kita kerana termasuk dari mereka yang ada kesempatan untuk mendengar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya inilah harta Nabi yang paling utama. Inilah harta pusaka Nabi yang paling utama. Kerana dengan kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu sumber ambilan agama kita. Benar, kita mengikuti para ulama hadis, ulama fiqh, banyak ulama kita dengar. Tapi yang lebih utama ialah kita tahu sumber ambilan mereka. Sumber ambilan para ulama tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran dan juga hadis. Namun oleh kerana sebahagian daripada masyarakat tidak biasa dengar hadis, kadang-kadang menyebabkan dia tidak boleh menilai apa kebenaran perkataan seseorang itu. Kerana Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Sekiranya kamu berselisih pendapat dalam sesuatu masalah, maka kembalikanlah dia kepada Allah dan Rasul. Berarti kita rujuk kembali Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, inilah juga cara untuk kita mengelakkan dari tersesat di akhir zaman yang penuh dengan cabaran. Cabaran di akhir zaman ni macam-macam. Ada cabaran berkaitan dengan akidah, ada cabaran berkaitan dengan ibadah, ada cabaran berkaitan dengan muamalah, jual beli dan akhlak seumpama dengannya. Jadi jalan keselamatan kita untuk tetap teguh di atas kebenaran tidak lain dan tidak bukan ialah kembali kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pastinya bila kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita kembali kepada syarah-syarah juga, syarah-syarah Quran dan syarah-syarah tafsir-tafsir Al-Quran dan syarah-syarah hadis untuk kita lebih faham tentang apa yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa melengahkan masa, kita tengok tadi pun dah ada ramai dah yang masuk. Kita terus kepada bacaan kita pada hadis yang ke-39. Okey. Baik, kita mulakan. Hadis yang ke-39 berbunyi, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza an ummati Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Okay. Hadis darjatnya hasan, riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi. Maksud perkataan ini beberapa kosa kata iaitulah innallaha tajawaza. Tajawaza, perkataan tajawaza, dalam hadis ni ada perkataan tajawaza. Tajawaza ni maknanya melewatkan atau memaafkan. Okey.
melewatkan atau memaafkan. Al-khata' maksudnya kesalahan. An-nisyan, perkataan an-nisyan. An-nisyan bermaksud lupa, bermaksud lupa. Dan wamastukrihu istikrah, wamastukrihu di sini dengan maksud apa? Okey, maksud dia ialah dipaksa. Okey. Terjemahan hadis secara penuh apa dia? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya, ini matan hadis ni, Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku. Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku kerana aku. Maknanya Allah buat ni sebagai kemuliaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan beberapa hal. Pertama, kesalahan al-khata'. Yang kedua, lupa an-nisyan. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang dipaksa. Okey. Segala sesuatu yang dipaksa. Baik. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Okey. Apa yang kita faham daripada hadis yang pendek ni? Hadis ni pendek tapi besar fadilat dia. Maksud dia di sini, Allah ni memaafkan berarti Allah tidak kira benda tu sebagai kesalahan. Allah tidak hukum dia sebagai dosa. Allah tidak akan balas dengan azab api neraka. Itu maksud tajawaza. Allah memaafkan, Allah melepaskan, Allah membiarkan. Maknanya benda ni adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Okey? Kepada hamba-hambanya. Di atas kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kesalahan. Kesalahan ni maknanya apa? Benda yang tersalah. Itu maksud kesalahan. Buat sesuatu kesalahan dengan tidak sengaja. Itu maksud dia. Kerana kesalahan, makna tersalah. Kalau dia buat dosa, memang benda tu salah kita panggil. Tapi kesalahan yang dimaksudkan dalam hadis ni ialah dia buat sesuatu maksiat kerana tersalah. Oh, dia ingat kau benda tu boleh. Tiba-tiba benda tu tak boleh. Alamak, dia tersalah. Kita maksud tujuan kita lain. Tiba-tiba tersalah. Mana benda yang tersalah tu Allah Subhanahu wa taala tidak akan kira sebagai kesalahan sebab dia tak sengaja. Okey? Tapi dari sudut hukuman boleh jadi kalau ada yang melibatkan hak-hak manusia, dia memang kena hukum jugalah. Sebab tu kalau sebagai contoh, orang yang membunuh tanpa niat. Membunuh tanpa niat, dia tak ada niat nak bunuh, tapi dia buat tu sesuatu menyebabkan benda tu kematian seseorang. Dia ada 3 bentuk kalau bunuh ni. Satu, bunuh dengan sengaja. Yang kedua, bunuh separa sengaja. Yang ketiga, bunuh tidak sengaja, tanpa niat. Bunuh secara sengaja ni memang dia bunuh dengan alat yang membunuh, dengan niat membunuh. Dengan niat membunuh. Dia buat dengan alat membunuh, dengan niat membunuh. Yang kedua, separa sengaja. Bunuh dengan alat yang boleh membunuh tanpa niat membunuh. Dia pukul. Dia tak niat nak bunuh, tapi dia pukul orang tu sampai orang tu mati. Dia bukan kata saya sebenarnya tak ada niat langsung nak bunuh dia. Tapi memanglah dah kamu pukul dia, pukul ni memang tahu tak boleh membunuh. Yalah, tapi saya tak niat. Okey, dia dikira separa sengaja. Macam kes yang kita sedang berlaku ni kan, derah Zulfarhan tu dengan striker sampai 90 kali tekap.
Lepas tu dia kata kami tak niat pun nak bunuh dia, kami sayang kat dia. Memanglah kamu kata kamu sayang, tapi dari sudut hukum, perbuatan yang kamu buat tu memang boleh membunuh. Yang tu kita tak boleh kata saya tak sengaja. Tak, itu nama dia separa sengaja. Sebab cara yang kamu buat tu memang kamu tahu boleh membunuh. Okey? Walaupun lepas daripada tu kamu pun dah kelam kabut pun semua pergi hantar ke klinik apa semua sekali sebab kamu bimbang dia tak, perbuatan kamu pada asalnya adalah sesuatu perbuatan yang boleh membawa kepada kematian, tapi kamu je masa tu tidak niat untuk membunuh. Nama dia separa sengaja. Yang tak sengaja ni macam mana? Benda yang tidak boleh membunuh. Okey? Memang tak ada niat langsung nak membunuh. Alat pun tidak membawa kepada kematian. Dan dia ni tidak niat langsung, memang tak ada niat. Sebagai contoh, dia duduk atas rumah flat, dia nak buang sampah dekat bawah, dia pun campak. Dia tak tengok orang bawah. Kalau nak campak tu dia ada niat lain, dia ada niat. Ni tak ada niat, seorang dia tengah siram bunga, dia kalih-kalih, terlanggar pasu bunga rumah flat dia. Pasu bunga tu daripada atas jatuh, pop, kena orang mati. Masa dia campak tu, dia tak niat pun, dia pun tersalah. Maka tu memang dia membunuh tanpa niat. Dia tak salah, dia tak. Dari sudut hukuman, okey. Kategori pertama memang salah lah, kena hukum bunuh balas. Kategori yang kedua, dia tak boleh dihukum bunuh balas, cuma dia kena dibayar diat. Bayar diat, bayar ganti rugi. Yang ketiga pun tidak boleh dihukum bunuh balik kerana dia memang tak sengaja, dia kena bayar diat juga. Jadi maknanya dari sudut hukum manusia kena walaupun bunuh tak sengaja. Di sisi Allah kira macam mana? Di sisi Allah innamal a'malu binniyat. Kalau benda yang kita buat tak sengaja, kita buat semua sorry saya tak sengaja. Tersalah, saya tersalah. Kita nak pegang tangan anak kita dah ingatkan anak kita, anak dara kita. Siapa-siapa kita gitu, kita panggil dia balik, kita tarik tangan dia, tengok anak dara orang lain. Alamak. Nak pegang tangan bini dah. Tarik, Allah, tangan orang lain. Sorry. Di sisi Allah, kira berdosa tak? Tak berdosa pasal tersalah. Macam kita nak tengok je, tengok. Kita nak tengok orang lain pun keluar. Gambar aurat dan sebagainya. Lama tersalah, kita pun tunduk. Kalau kita tengok kali kedua tu, dia jadi sengaja dah lah. Baik. Jadi maknanya apa? Pertama, Allah Ta'ala tidak akan kira apa yang dibuat secara tersalah. Itu maknanya kesalahan. Nombor satu ni. Okay. Yang kedua, Allah Ta'ala tidak kira sebagai dosa apa yang terlupa. Dia lupa, dia tak semayang lagi. Dia galik. Siapa orang tanya, tadi Zuhur tadi semayang? Allahu Akbar, aku lupa nak semayang Zuhur. Astaghfirullahalazim. Dia pergi qada balik semayang Zuhur dia. Okey, yang terlupa betul-betul macam ni, insya-Allah dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dia lupa, okey? Kesalahan dia disebabkan lupa. Yang ketiga, maksud dia ialah istikrah. Istikrah ni maknanya dipaksa. Yakni paksaan yang kalau dia tidak dengan sesuatu arahan yang dia tidak boleh tolak. Dia tidak boleh tolak. Kalau dia tolak membahayakan nyawa dia. Kalau setakat dipaksa ni sikit-sikit saya jentik awak, tu tak ada masalah. Yang ni kalau dipaksa sampai peringkat nyawa dia terancam. Sebagai contoh, orang yang hukum kafir, sahabat dulu, siapa dia? Allahumma salli ala Muhammad. Ammar bin Yasir. Yang mana bila dia mengucap perkataan kufur setelah mak dia Sumayyah mati dibunuh, ayah dia Yasir mati dibunuh, dia terpaksa, kalau tidak dia pun dibunuh juga, lalu dia pun mengucapkan perkataan kafir. Maka Allah Ta'ala kata, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa
wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur dengan Allah setelah iman, kecuali siapa yang dipaksa. Kalau dipaksa, sedang hati dia tetap dengan keimanan, orang ni diselamatkan dari azab. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun minallahi wa lahum azabun azim. Tetapi siapa yang kufur dengan kerelaan hati dia, sifat yang termelapang dada kepada kekufuran, maka orang ni ke atasnya kemurkaan Allah dan baginya azab yang besar. Jadi terpaksa ni dimaafkan. Kalau terpaksa ni dimaafkan. Sama juga kalau orang tu makan bangkai, makan benda haram. Sebab masa tu terpaksa, darurat. Kalau dia tak makan, mati. Itu juga satu keadaan yang terpaksa. Darurat, keadaan darurat. Kalau dia tak itu, mati. Kalau setakat saya dipaksa makan, siapa paksa? Itulah kawan saya, dia suruh juga saya makan, dia suruh juga saya makan. Habis itu dia buat apa? Saja dia suruh, paksa. Saya terpaksa makan. Lah, tu bukan terpaksa tu. Terpaksa ni makna kalau tak makan, mati. Tu gitu. Yang menyebabkan nyawa, melibatkan nyawa. Baru kita bagi kategori terpaksa. Kalau buat kawan-kawan buat tu. Ataupun dia memang kena pegang kaki, tangan semua, orang paksa masuk dalam mulut dia. Tak boleh. Terpaksa jugalah. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kandungan hadis ini. Kandungan hadis. Allah Subhanahu wa taala mengutamakan umat ini dengan menghilangkan berbagai kesulitan dan memaafkan dosa dan kesalahan dan lupa. Pertama, kelebihan umat ini. Faedah daripada hadis ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu Allah muliakan ni sebab apa? Sebab ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memaafkan umatku kerana aku, tajawazali. Maknanya Allah sebab aku ni Allah Taala bagi kelebihan. Jadi ini menunjukkan keistimewaan dan keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Allah Taala bagi kepada umat ni, salah satunya ialah Allah memaafkan benda yang tersalah, terlupa dan terpaksa. Okey. Jadi ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Okey. Luasnya rahmat Allah sehingga Allah boleh memaafkan pelaku maksiat seandainya dia berada dalam salah satu dari 3 kategori ini. Itu pun kalau sampai hari akhirat orang sengaja pun, kalau dia beristighfar, Allah Ta'ala ampunkan lagi dosa dia. Yang ni kalau dia tak istighfar pun, dengan hadis ni insya-Allah Allah tidak akan menghukumnya. Ini adalah luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fadilat yang kedua. Okey, fadilat yang kedua. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menghukum seseorang kecuali jika dia sengaja berbuat maksiat dan hatinya telah berniat untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan kewajipan secara sukarela. Yang ni kalau luar daripada ni insya-Allah, atau kalau dalam keadaan ni insya-Allah Allah Taala tidak menghukum dia. Okey, kecuali kalau dia sengaja, memang buat tu sengaja buat maksiat. Okey? Dia memang sengajalah buat maksiat. Kalau orang ni dia akan kena azab. Okey? Dan hatinya telah berniat. Memang dia sengaja dan memang ada niat. Orang macam ni barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan hukum dia. Kalau dia tak sengaja, lupa, tersilap apa semua tu, insya-Allah Allah Taala tidak akan menghukum dia. Baiknya kasih sayang Allah ni luas. Okay? Kalau kita sengaja kau tak sengaja, yang penting kamu ganti balik barang aku. Marah kita. Tak sengaja pun kita marah. Kadang-kadang ada lah orang, sorry saya tak sengaja. Tak apalah, tak sengaja. Allah ni memang kaedah dia ada. Kalau benda ni tak salah, tak sengaja, tersilap, terpaksa, Allah Ta'ala tidak akan hukum. Okey. Faedah yang ketiga, manfaat adanya kewajipan adalah untuk mengetahui
siapa yang taat dan siapa yang membangkang. Jadi ada faedah yang ketiga ni, Allah Ta'ala ni memaafkan tapi dalam masa yang sama mewajibkan. Jadi manfaat adanya kewajipan adalah untuk mengetahui siapa yang taat dan siapa yang bangkang Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang keempat, faedah yang keempat, ada beberapa perkara yang tidak begitu sahaja dimaafkan. Okey. Misalnya seseorang melihat najis di bajunya, akan tetapi dia mengabaikan untuk menghilangkannya segera. Dia tengok dah tak ada sepatutnya dia tu, tapi ni bukan tersalah. Dia galik ataupun buat dono ataupun tak cakno ataupun sifat dia yang bahasa Kelantan panggil lolah ni apa? Sifat dia yang tidak buat, orang dah nampak dah tak cuci, tiba-tiba dengan keadaan begitu, dia pun lupa. Lepas mayang, alamak, aku tengok, tadi aku nampak dah najis ni. Tapi lupa nak itu. Kalau dalam keadaan tersebut, dia kena qada semula solat tu. Contoh seperti itu, banyak dalam kitab-kitab fiqh. Prihatin, Ustaz. Tak prihatin ke? Tak prihatin ke, tidak cakna ke. Baik, jadi ada kan dia orang macam tu, dia punya tu, dia tengok tapi dia tak ambil, dia tidak mengendahkan. Dia tak endah benda tu. Lepas tu lama tu dia lupa. Lepas tu baru dia teringat. Benda tu dia kira kesalahan dia melengah-lengahkan atau tidak mengendahkan. Baik. Banyak lagi contoh-contoh yang dalam perkara ni. Maka segala yang diharamkan akan diangkat hukumnya dengan 3 hal ni seakan-akan dia tidak melakukannya dan sama sekali tidak dikecualikan dalam hal ini. Contoh je. Okey. Kalau seorang tu dia solat dia berkata-kata dalam solat sebab dia menyangka hal itu diperbolehkan. Hal itu diperbolehkan. Sengaja ni boleh jadi tak tersalah ni dengan ilmu boleh jadi. Tersalah dengan ilmu. Makna dia sangka benda tu tak batal. Sebenarnya benda tu batal. Jadi dia melakukan kesalahan dari sudut ilmu. Pada dia rasa boleh. Sebagai contoh, dalam hadis satu Muawiyah bin Al-Hakam, dia solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun dengar orang bersin. Hujum. Lepas tu orang tu kata alhamdulillah. Bila dia dengar orang tu kata alhamdulillah dalam solat, dia pun yarhamukallah. Dalam solat dia kata yarhamukallah. Okey. Lepas tu orang pun lepas pada sembahyang, orang datang kepada dia, kenapa kamu kata gitu? Orang mengingkarinya. Muawiyah pun kata, semoga ibu kalian merasa kehilangan kalian. Yang ni kalimat menaruh iba. Makna dia pun sedih dah orang kata kepada gitu. Mereka jadi memukul paha diri mereka sendiri supaya diam. Orang pun bukan lepas solat, sorry. Orang pun memandang dia dengan pandangan yang tajam. Dah ada solat tu orang pun nampak tengok ke dia. Dia pun dia kata, apa dia ni? Semoga ibu kalian merasa kehilangan kalian. Orang pun dia tepuk paha sendiri. Tepuk paha. Supaya Muawiyah diam. Lalu dia pun diam. Lepas salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun panggil dia. Dia kata, Muawiyah berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Belum pernah aku melihat seorang guru yang lebih indah pengajarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak marah, dia tidak herdik, dia tidak pukul, melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, inna hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama hiya
wa takbirut tasbih wa qiraatul Quran. Okey. Sesungguhnya dalam solat ini tidak layak padanya apa pun perkataan manusia. Solat hanyalah berupa takbir, tasbih dan bacaan Al-Quran. Jadi kesimpulan daripada hadis ni, lepas daripada Nabi tegur tu, Nabi tak royak kepada dia suruh solat semula. Kan dia kata alhamdulillah yarhamukallah, dia kata dia telah bercakap dalam solat. Tapi masa tu dia buat, dia tak tahu. Pada sangkaan dia benda tu sunat. Sunat yarhamukallah ni. Tapi tak bolehlah cakap dalam solat. Jadi poin dia mana poin dia? Poin dia bila Nabi tidak perintahkan dia supaya qada solat dia. Kerana apa? Kerana pada dia buat tu sangkaan dia benda tu boleh. Sedangkan ada orang lain dia solat dalam tak cukup tamakninah, Nabi suruh ulang balik, solat balik. Tadi solat kamu tak sah. Maknanya Nabi ni kalau benda ni tak sah, dia akan suruh solat balik. Bila orang ni Nabi tak suruh solat ulang balik solat dia, menunjukkan solat kawan ni sah. Jadi kena tak dengan hadis yang kita baca, orang ni tersalah, maka solat dia tidak batal. Okey. Baik. Misal yang lain. Seorang sedang solat, lalu ada orang yang mengetuk pintu. Orang masuk pintu, ketuk-ketuk. Dia tengah semayang, dia tak sedar. Kerana terlalu asyik ataupun lupa ataupun ralik, dia lupa dia sedang solat. Bunyi ketuk pintu, dia kata, masuklah. Aduh, dia sebut dalam semayang dia, masuklah. Dia pun terkejut. Allah, aku tengah solat. Baru dia sedar. Baru dia sedar. Ataupun dia tengah solat, anak dia tengah lintas, solat betul lupa. Memang betul lupa. Maka solat dia tidak batal kerana disebabkan lupa atau tidak sengaja. Boleh? Contoh lain, banyak contoh ni. Dalam bab fiqh ni contoh banyak. Contoh lain. Ni contoh ni famous ni. Orang yang makan di bulan puasa dalam keadaan dia lupa dan tidak sengaja. Hari pertama puasa, bangun-bangun pas sahur tidur balik. Pas sahur, maya subuh tidur balik. Bangun pukul 9, mamai pergi buka pintu saja. Ada lagi bukan awak sahur. Makan, sedap nasi tu. Tak tahu mu tak puasa ke hari ni? Dia kata. Dia pun baru sedar. Hari ni aku puasa. Baru khabar dia puasa, baru sedar. Maka dia pun terus berhenti makan, teruskanlah puasa dia. Kerana apa? Tersalah atau terlupa dimaafkan dalam agama. Nampak? Baik. Kalau tiba-tiba, ni ada cerita famous, ni dalam famous benda berlaku. Famous macam mana? Dia nak buka puasa. Tiba-tiba muazzin tu azan awal. Muazzin tu azan awal. 5 minit sebelum maghrib dia azan. Kita ingat tu azan tu kita makan, pantai makan. Apa hukum dia? Pada sangkaan dia matahari dah terbenam. Tapi sebenarnya tidak. Masuk tak kategori tersalah? Masuk tak kategori tersalah? Dia sebut di sini. Ni Syekh Ibn Uthaymin sebut, misal yang keempat, orang yang berbuka puasa kerana menyangka jika matahari sudah tenggelam. Kemudian jelas baginya hal itu belum terjadi demikian. Demikian pula orang yang mendengar azan, lalu dia mengira itu adalah azan negerinya,
sehingga dia pun berbuka, kemudian terbukti bahawa di negerinya belum azan dan matahari belum tenggelam, maka baginya tidak diwajibkan qada, dikarenakan tidak tahu. Jika dia tahu, pasti dia tidak akan melakukannya. Andaikan dirinya belum berbuka, lalu mengira bahawa matahari sudah terbenam dengan adanya azan, kemudian berbuka, tetap tidak ada dosa baginya. Okay? Dalam masalah ini terdapat sebuah dalil sebagaimana yang diriwayatkan Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, bahwasanya para sahabat berbuka puasa di hari yang mendung. Mereka menyangka matahari telah terbenam. Ada awan, gelap, dia pun kira-kira masuk dah waktu ni. Lepas dia makan, tiba-tiba matahari muncul kembali. Awan pun pergi, nampak lagi ada kesan matahari tak terbenam lagi. Jadi mereka berbuka mereka berbuka sebelum matahari terbenam. So apa Rasulullah SAW buat? Rasulullah SAW tidak memerintahkannya untuk qada. Kerana apa? Kerana dia tersalah dan terlupa. Tak sengaja. Sebab dia sangka matahari dah terbenam. Jadi orang tadi, dia sangka masuk dah maghrib. Sebab dia dengar muazzin azan. Okey? Dia dengar muazzin azan. Jadi kalau dia tahu, tengah-tengah tu dia tahu, belum lagi, dia kena berhenti masa tu juga. Okey? Berhenti makan. Kalau tengah-tengah tu dia tahu matahari berhenti azan. Tapi kalau dia sambung juga makan, tu tak boleh dah lah. Okey. Kalau dia tak tahu macam mana? Kalau dia tahu, Ustaz, kita memang tak tahu dia azan awal malam tu. Esok tu baru orang tahu. Kami tak tahu, kami ingat azan makan. Esok tu baru orang nak bincang-bincang, semalam muazzin kita azan awal. Baru tahu. Dia makan memang sedap syok semalam apa. Samalah juga. Baik. Okey. Sekiranya wajib qada, pasti Nabi SAW menyuruhnya kerana baginda wajib menyampaikan wahyu. Ini menunjukkan bahawa qada tidak diwajibkan ke atas mereka. Di antara ulama ada yang mewajibkan qada dalam keadaan seperti ini. Pun begitu, ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Dia kata dalam keadaan ini wajib juga qada. Sebab dia tersalah pun, dia telah merosakkan puasa dia. Di antara ulama ada yang mengatakan wajib qada dalam keadaan ini. Tapi Ibnu Utsaimin berkata, sikap kita dalam pandangan ini ialah fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kisah Asma binti Abu Bakar kata sahabat dah buka waktu matahari nampak terbenam, kerana matahari naik semula tu, matahari nampak semula tu, jelas kepada kita dalam masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Iyalah. Tapi ada yang kata kena qada, ada yang kata tak qada. Saya ingat ya, dia ada komen. Tasrif komen. Rujuk mufti lah. Baik. Misal yang kelima, banyak contoh dia bagi ni. Seorang yang menggauli isterinya di tengah hari Ramadan. Dia tahu hak tu salah. Yang dia tak tahu, kafarah tu kena. Ia tahu tak boleh bersama isteri di siang hari Ramadan. Yang dia tak tahu, kena bayar kafarah. Maka apa hukum dia? Ni wajib. Wajib bagi dia kafarah. Sebab dia tahu sebenarnya benda ni tak boleh. Cuma yang dia tak tahunya, implikasinya kafarah. Okey? Maka dia wajib bayar kafarah. Sebagaimana satu kisah, seorang sahabat dia bersama dengan isterinya dalam keadaan dia tak tahu, dia tanya Nabi.
Dia tahu tak boleh Ramadan, tak boleh bersama isteri di bulan Ramadan. Yang dia tak tahu apa hukuman dia. Dia tahu salah tapi dia tak tahu hukuman dia. Jadi Nabi suruh dia bayar kafarah. Jangan pula ada seorang ustaz tu dia ajar pula nak lari kafarah. Kita nak suruh bayar benda beratnya Ramadan ni, jangan bersama isteri. Dia pergi ajar pula. Dia kata kalau orang baru nikah, baru kahwin, tak tahan apa semua sekali, minum air dulu, batalkan, berbuka dulu dengan air, barulah bersama dengan isteri. Yang ni helah ni besar kesalahan dia di sisi Allah. Kerana dia buat main tipu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, misal yang keenam. Kalau orang jahil, orang tak tahu, dia ni baru masuk Islam, hidup di negeri kafir, biasa dah main tukar-tukar pasangan. Dia tak tahu zina tu haram dalam Islam. Lepas tu dia baru masuk Islam, dia tetap terus berzina juga. Maka dia baru dia tahu, dia pun bertaubat, maka dimaafkan. Tapi kalau dia ni duduk dalam negara Islam, tiba-tiba dia kata dia tak tahu zina tu haram, memang tak lah, memang kena ketuk lah kepala dia ni. Baik, yang seterusnya, kalau dia tahu berzina tu salah, yang dia tak tahu, dia ingat ke zina ni kena rejam, kena sebab je. Tiba-tiba dia tak tahu bahawa kalau yang dah pernah kahwin, kena rejam sampai mati. Dia dah kahwin, dia cerai, dia bujang, dia duda sebenarnya, atau dia janda. Dia ingat ke kalau orang tak ada pasangan kena hukum sebab? Tak, orang yang kena sebab ni 100 rotan yang tak pernah kahwin, dara atau teruna, barulah kena sebab 100 kali. Tapi kalau dia dah pernah kahwin, walaupun dia lepas daripada tu bercerai, dia sendiri, bersendirian, sama ada duda atau janda, dia berzina, apa hukum dia? Dia sangka sebab macam orang bujang? Tak. Hukum dia kena rejam sampai mati. Tapi dia tahu zina tu haram. Kes ni macam dengan orang yang langgar bulan Ramadan tadi. Dia wajib direjam sampai mati kerana yang dia tak tahu implikasinya. Asal hukum zina tu memang dia tahu salah. Okey? Jadi jahil tentang implikasi tidak termasuk uzur. Hukum nombor 1 tu kalau dia jahil, tu baru okey. Baik. Tertinggal ayat Fatihah. Tak, kalau dalam bab rakaat solat tertinggal, tambah lagi 1 rakaat. Tak boleh ya. Kena tambah 1 rakaat lagi ya. Kalau tertinggal 1 ayat dari Fatihah, tetap rakaat itu tidak sah, kena tambah 1 lagi dan dia tidak berdosa. Okey. Tengok video balik tersalah. Qadha. Sebab masa tu dia panggil tertinggal satu rukun daripada rukun solat. Satu rukun daripada rukun solat dia tertinggal, dan solat tu orang panggil patutnya diteruskan, tapi dia patut tambah 1 rakaat, jadi solat masa tu tak cukup. Solat masa tu tak cukup, merosakkan solat dia. Kalau tak ada video, Allah Ta'ala alam lah, dia dah tak tahu. Itu Allah Ta'ala tak, itulah sebab dia jahil, dia tak tahu. Baik, sekiranya hak manusia pula, sama-sama hak Allah jelas dah tadi. Kalau tiba-tiba hak makhluk ni kalau tersalah tetap kena ganti. Hak Allah tak apa, hak makhluk. Sebagai contoh, dia ingat kambing tu kambing dia, dia pun ambil air kambing tu, dia pun sembelih, lepas tu makan. Lepas tu orang pemari kata, kambing aku tu mu sembelih tu, bukan kambingmu, kambing aku. Lah dia kata, aku ingat kau kambing aku. Tak, orang dia kata, tu kambing orang lain, kambing aku tu. Oh, tersalah.
Boleh tak kata, tak apalah dia tersalah nak macam mana? Melibatkan hukum manusia kena ganti balik. Cuma hukumnya tidak berdosa lah dia sebab dia tak kira mencuri lah. Dia tak adalah dosa mencuri tu sebab dia tersalah. Tapi bab harta manusia kena ganti balik. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu kita katakan jika seseorang meninggalkan yang wajib, dia harus melakukannya. Dia tak ada berdosa, tapi kalau tiba-tiba apakah kewajipan itu tidak gugur dengan terlupa. Boleh faham? Dia tidak berdosa tapi tidaklah gugur kewajipan daripadanya kerana lupa. Apa faham tak? Contohnya, kata dia lupa solat. Dia lupa solat. Orang tadi dia solat ataupun dia puasa, kan? Tapi dia terlupa berbuka. Terlupa dia makan. Maka dia teruskanlah puasa. Tak batal. Sekarang ni dia lupa untuk mendatangkan satu kewajipan. Dia lupa nak sembahyang. Apakah lupa nak sembahyang kira dimaafkan sampai tak kena sembahyang? Itu masalah. Ataupun dia kena qada. Lupa dalam mendatangkan kewajipan yang hukumnya tidak berdosa, tapi kewajipan itu tetap kena ganti. Macam orang yang tertidur dalam waktu solat, dia tidur sampai tak solat, atau dia lupa sampai keluar waktu solat. Lepas tu bila dia teringat, maka dia pun ganti balik. Jadi dia dimaafkan dari sudut solat di luar waktu, tapi kewajipan solat itu mesti ditunaikan juga. Okey. Jadi ada pun ketidaktahuan jahil, tak pun juga dia benda ni tidak menghilangkan kewajipan. Kalau dia jahil tentang solat dia solat tak sah, kita kena suruh dia solat balik, kerana kejahilan dia tentang solat yang tidak sah. Ada pun yang tadi membatalkan solat tadi, bukan dari sudut dicakap tadi bukan tentang kewajipan, itu perkara yang membatalkan solat, tapi kewajipan solat ni maknanya dia kena rokok, dia kena sujud, baca Fatihah. Kalau dia tertinggal rukun, tidak gugur daripadanya kewajipan, dia kena qada balik. Cuma dari sudut dosa tu tak adalah. Okey. Okey, panjang dah ni. Okey. Faham tak? Faham dah ni? Ada lagi kau dengar kita ni? Alhamdulillah. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Hadis 40. Nak habis dah kita ni. Hadis 40 dah kita ni. Hadis yang ke-40. Hadis ke-40 ni, An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Bimankibayya, Rasulullah mengambil bahuku, Rasulullah pegang bahu aku. Mankibai ni dua bahu, mankibai ni dua bahu. Mankibai ni dua bahu.
Lepas tu Nabi SAW kata kepada dia, kun. Kun ni apa maksud kun? Kun fayakun ni kan samalah kun. Jadilah kamu fid dunya, di dunia. Jadilah kamu di dunia. Ka'annaka seakan-akan kamu ni, seperti mana kamu ni gharibun. Gharibun. Apa maksud gharibun? Gharib orang asing. Gharib ni orang asing. Okey. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Au abiru sabilin. Ataupun seperti au ni atau abiru sabil, pengembara. Jadi Nabi SAW kata, jadilah kamu di dunia seperti seakan-akan kamu ni orang asing atau seakan-akan kamu ni pengembara. Ini perintah Nabi supaya kita hidup di dunia ni jadi seperti orang asing atau pengembara yang singgah sebentar. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, idza amsayta, apabila amsayta ni berpetang-petang, engkau berada di waktu petang. Fala tantadhiris sabah, jangan tantadhir, tunggu, jangan tunggu. Tantadhir ni tunggu. Fala tantadhiris sabah, jangan tunggu pagi. Wa idza asbahta, apabila kamu berpagi. Asbahta berpagi, apabila kamu berpagi. Fala tantadhiril masa, jangan tunggu petang. Wa khudh min sihhatika, okay? Ambillah dari waktu sihatmu. Sihhatika ni waktu sihat. Lima radika, untuk sakitmu. Gunalah waktu sihat sebelum sakit. Wa min hayatika limautik, ambillah waktu hidupmu untuk kematianmu. Hadis yang sahih riwayat Al-Imamul Bukhari. Terjemahan hadis penuh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundak. Pundak ni bahu, Pundak ni bahu. Kita tulis sini sikit. Okey. Bahu. Bahu. Dia jadi kata Nabi SAW pegang bahu aku. Kedua bahu. Pegang kedua bahu macam ni lah. Pegang mata tu. Seraya berkata, kemudian Nabi SAW kata, hiduplah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Nabi suruh hidup seperti orang asing atau pengembara. Maksud orang asing dan pengembara ni apa dia? Okey. Orang asing ni, okey. Orang asing ni dia singgah satu tempat, dia duduk satu tempat, tapi dia tidaklah kata berniat nak duduk lama di situ. Orang asing ni dia tidak niat nak duduk lama di situ. Maka di situ dia mari duduk setahun, 2 tahun. Au abiru sabilin, ataupun pengembara, lagilah sekejap. Okey. Gharib ni orang mari tempat tu, orang lain tak kenal dia. Dia pun jadi asing. Pengembara, lagilah pengembara dia singgah sekejap. Singgah sekejap, RNR berhenti, lepas tu pergi balik. Jadi Nabi SAW bermaksud dengan perintah ini ialah supaya kita ni bersikap zuhud dengan dunia. Dan tidak memiliki kecenderungan kepadanya. Kerana meskipun umur sangat panjang, tetap juga akan berakhir dengan perpisahan. Jadi kita ni sepanjang mana pun umur kita di dunia akan berakhir dengan perpisahan.
Lebih dari itu, dunia bukan tempat yang selamanya cerah ceria. Bahkan kecerahannya diliputi kekeruhan dan keceriaannya diiringi dengan kesedihan. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair yang bermaksud, tidak ada enaknya kehidupan kerana intinya berisi ingatan akan mati dan usia yang tua. Jadi bagaimana seorang itu boleh cenderung kepada dunia apabila dia merasakan dan menyedari bahawa dirinya hanyalah orang yang datang sekejap sahaja di dunia. Okay? Oleh kerana itu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ini perkataan yang bawah ni adalah perkataan Ibnu Umar. Hadis Nabi yang ni je. Hiduplah engkau sebagai orang asing ataupun pengembara. Ini hadis Nabi. Kemudian Ibnu Umar kata, jika kamu berada di petang hari, jangan tunggu pagi hari. Dan jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu petang hari. Gunakanlah kesihatanmu. Siapa pula ni call ni? Gunakanlah kesihatanmu untuk persiapan waktu sakitmu dan kehidupanmu untuk persiapan matimu. Riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi Ibnu Umar pun berdasarkan hadis tadi, dia pun bagi tahu kat kita, oleh kerana dunia ni kena zuhud, masa yang sekejap, pengembara makan masa sekejap je. Mari itulah nak kena buat gapo-gapo. Kita balik kampung macam mana? Habis semua benda nak kena settle masa tu. Betul tak? Kita balik kampung nak pergi ziarah tok, pak saudara, nak pergi beli cari barang. Nak pergi beli bekal-bekal nak balik ke KL ni. Beli kepuk lah, beli belacan lah, beli baju lah, beli apa, meruku lah, macam-macam kan. Bila kita dah sampai tu, apa kita buat? Tak tunggu dah petang. Masa tak banyak dah kita ni. Kena pergi. Pagi-pagi terus pergi. Balik petang. Esok pergi pula. Pasal apa? Masa kita terhad. Okay? Masa kita yang terhad. Ada seorang orang putih tu. Orang tanya dia, kenapa dia tak rehat langsung? Dr. Silvia, gapo tahu nama gapo, yang buat Deep Blue Mission. Dia kempen orang supaya menyelamatkan lautan. Dah pernah cerita dah? Dokumentari. Dia suruh orang supaya menyelamatkan lautan. Sebab dia kata lautan ni, kalau lautan rosak, maka daratan juga akan rosak. Dia ni umur dia 80-an. Tapi umur 80-an ni tak reti nak rehat. Dia pergi diving, tengok batu karang, tengok hidupan laut, buat kajian, buat research, buat presentation, bentang kepada kerajaan supaya kerajaan jaga laut-laut gini-gini. Orang yang ikut dia ni kata, aku yang umur muda ni tak lewat setara dia. Apa kekuatan dia? Orang bertanya dia, Silvia, kamu ni tak ada masa rehat ke? Aku tengok kamu ni tak ada rehat langsung. Apa motivasi kamu, siapa ikat kamu dia? Dia bagi contoh apa? Kalau mu tengok ada seorang budak nak jatuh daripada bangunan, kamu duduk bawah nak sambut dia, kamu rasa kamu ada masa nak berehat? Dia kata, kamu tengok budak nak jatuh, kamu nak sambut dia ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, memang dia tak jatuh lagi, tapi ada masa tak kamu nak berehat? Dia punya misalan tu memang analogi dia tu memang dia kata, sebab kita tengok laut dalam kemusnahan, kalau kita tak buat gapo-gapo dia musnah. Jadi itu pada sudut dia lah. Moga-moga dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maknanya apa? Dia buat kerja molek, cuma dia tidak beriman je tu. So lah ni dia kata apa? Ibnu Umar dia kata gitulah. Kalau dah tahu kamu ni pengembara di dunia, datang kamu sekejap, satu, jangan cenderung kepada dunia. Itu hadis maksud kita pertama bersikap zuhud. Ibnu Umar pula dia tengok dari angle lain. Dah tahu kamu di dunia sementara,
Maka gunakanlah waktu sementara ni dengan sebaik mungkin. Janganlah kerana kamu waktu sementara yang ada di dunia ni, pagi kamu duduk relax, seolah-olah kamu masa banyak, sungguh masamu. Duduk relax, duduk main, duduk gapo, tak? Semayang kurang lagi. Bekal akhirat kurang lagi. Baca Quran kurang lagi. Buat baik kurang lagi, sedekah kurang lagi. Gapo lagi? Zikir kurang lagi. Semua amal ibadat kurang. Jadi kata Ibnu Umar, kalau benda boleh settle pagi, jangan tunggu petang. Kalau benda boleh settle petang, jangan tunggu pagi. Jangan tangguh-tangguhkan untuk beramal. Hari ni nak taubat, tak apalah dulu, taubat nantilah aku umur. Lepas pecen baru nak taubat. Kamu ni sementara saja. Kamu ni orang asing atau pengembara RNR je. RNR je dunia ni. Jangan fikir kita ni ada masa yang lama di dunia. Kita ni masa sekejap saja. Kalam apa tu? Ka'annahum lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan dunia ni satu pagi ataupun separuh pagi, satu aku panggil duha, sampai waktu duha aja. Dunia ni sekejap saja. Kita je duduk galik. Galik macam mana galik ni? Tak apalah. Masa panjang lagi. Boleh. Kalau kita balik kampung kali 2 hari, tak cukup masa kan? Apa kita tak cukup masa tu pergi sana pergi sini. Tak reti nak rehat. Tak apalah, nanti kita rehat atas bas. Nanti kita rehat waktu kita balik ke air, kita rehatlah. Masa ni kampung ni 2 hari ni kita full utilizekan masa kita. Begitulah sepatutnya kita dengan dunia. Okey, begitulah patutnya kita kena buat dengan dunia. Baik. Dalam hal ini sebahagian orang bijak berkata, buatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan meninggal besok. Okey. Ada orang kata ni perkataan Nabi ni, padahal bukanlah. Nabi tak kata. Bila buat untuk dunia, buatlah sampai i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok hari. Ramai orang kata hadis tapi sebenarnya bukan hadis. Dia adalah kata-kata hikmat sahaja. Okey. Wa khudh min sihhatika limaradik. Gunakanlah waktu sihatmu untuk waktu sakitmu. Jika maknanya kita ni masih lagi sihat, gunalah masa kita sebaik mungkin sebelum daripada dah kita sakit. Bila kita dah sakit, tak larat dah lah nak buat amal. Letih dah lah kita. Walaupun kita kata tak apalah, nanti aku dah waktu kosong nanti aku buat. Tak mampu dah. Kata di Ustaz Syamsuri Ahmad dalam video ni, kita ni ada 3 zaman bodoh. 3 zaman bodoh. Bodoh tadi tu zaman kita lemah. Tapi lemah dari sudut mana? Zaman pertama teenage mana? Waktu remaja. Remaja ni masa banyak. Tubuh kuat tapi harta tak ada. Jadi tak kuat, tak lewat apa juga. Naik fasa yang kedua. Fasa ni dewasa, syabab, dewasa. Apa tu orang yang pemuda, orang kuat. Zaman muda ni, bukan zaman remaja, zaman muda ni tubuh kuat, harta ada. Masa pula tak ada. Sibuk kerja. Kerja saja sini, nak cuti pun tak ada. Tak ada masa, semua masa dia full, pasal dia muda, kuat lagi. Sampailah umur dia 60 tahun. Kerja sibuk cari dunia. Mari masa akhir tak apalah, aku nanti masa rehat, nanti belah pecah aku buat ibadat. Mari pula masa yang ketiga. Harta ada, pasal pecah dapat graduity lagi, pecah lagi.
Masa pula banyak. Masa pencen tak ada buat apa dah. Tapi nombor 3 pula, kesihatan tak ada. Tak boleh nak buat juga. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada ni selama dia masih ada. Baik. Kandungan dari hadis ini, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, bersegeralah mengerjakan pekerjaan baik dan memperbanyakkan ketaatan, tidak lalai dan menunda-nunda kerana dia tidak tahu bila datang ajalnya. Yang kedua, menggunakan berbagai kesempatan dan momentum sebelum hilangnya berlalu. Selama masih ada kita ni guna. Nanti depan ni tak ada, hilanglah kita. Zuhud di dunia bererti tidak bergantung kepadanya sehingga mengabaikan ibadah kepada Allah. Yang ini jangan bergantung pada dunia saja. Kalau kita tak ada harta, kita tak nak buat. Tak ada. Jangan kerana dunia kita menghalang kita daripada ibadat kepada Allah. Ada orang tangan tak ada, kaki tak ada, tapi tetap dia boleh beribadah kepada Allah. Kita harta ada dah sikit, sihat apa ada, tiba-tiba kita kata, aku tak cukup lagi, nak buat lagi, nak cari lagi siapa. Tak. Zuhudlah di dunia. Jangan bergantung kepadanya sehingga kita mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kehidupan hari akhirat. Yang keempat, hati-hati dan khawatir terhadap azab Allah adalah sikap seorang musafir yang bersungguh-sungguh dan berhati-hati agar tidak tersesat. Yang kelima, waspada dari teman yang buruk hingga tidak terhalang tujuannya. Jadi waktu kita bermusafir ni, carilah musafir, teman musafir yang baik. Kawan yang rajin solat, yang ajak kita pergi belajar. Itu adalah teman kehidupan kita. Dalam masa singkat, berteman dengan kawan yang buruk melalaikan kita dari tujuan yang sebenar. Yang keenam, pekerjaan dunia dituntut untuk menjaga jiwa dan mendatangkan manfaat. Pun begitu, bukanlah makna kita tak kerja juga. Seorang Muslim hendaknya menggunakan semua itu. Kerja pun tujuannya adalah untuk akhirat. Kerja pun untuk akhirat. Zuhud ni bukan makna tinggalkan dunia secara total, tetapi kita tidak bergantung kepadanya dan kita menggunakan dunia kita tu untuk kebaikan akhirat kita. Itu nak mula zuhud. Yang ketujuh, bersungguh-sungguh menjaga waktu dan mempersiapkan diri untuk kematian dan bersegera bertaubat serta beramal salih. Yang ke-8, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua bahu Abdullah bin Umar adalah agar dia memperhatikan apa yang akan baginda sampaikan, menunjukkan bahawa seorang pelajar harus diajarkan tentang perhatian gurunya kepadanya dan kesungguhannya untuk menyampaikan ilmu ke dalam jiwanya. Hal ini dapat menyebabkan masuknya ilmu, sebagaimana hal itu juga menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Umar, kerana hal tersebut pada umumnya dilakukan oleh seseorang kepada siapa yang dicintainya. Alhamdulillah, habislah kita hadis yang ke-40. Ada lagi hadis 41. Itu saja nak kata, maknanya kelas kita ni ada lagi. Sebab sebenar-benarnya hadis dalam kitab hadis 40 ni dia ada 42 hadis. Jadi kita berbaki 2 lagi hadis insya-Allah sebelum kita tamatkan kitab kita ini. Setelah sekian lama akhirnya sampailah kita ke hadis 40 dan berbaki 2 lagi kita hadis 41 dan 42. Insya-Allah hadis 41 dan 42 ni akan kita sambung pada kelas kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi eloklah ni bulan November, jadi bulan Disember ni kelas kita yang terakhir dalam kitab hadis 40, insya-Allah. Berjaya kita tamatkan setelah beberapa tahun kita ni insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya kira itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini. Ada soalan tanya? Dia terlupa ambil wuduk, dia yakin dia ambil wuduk. Dia terlupa dia ambil wuduk. Maknanya dia dah atas wuduk dah sebelum tu. Cuma dia terlupa dia batal ke tidak. Okey.
Kalau dia yakin dia ambil wuduk dan dia lupa dia batal ataupun tidak, ada kaedah fiqhiyah kata al-yaqinu la yuzalu bisyak. Benda yakin tidak akan hilang dengan keraguan. Jadi dia kekal atas yakinnya dia ada wuduk, dia syak pada batalnya, dia akan ambil yang yakin. Pada salat, insya-Allah salat dia sah. Kalau was-was, baik ambil lah. Was-was tu, kalau was-was tu kita tengok dok, yakin dia ada. Kalau dia tak tahu sebelum tu dia ni, aku ni wuduk ke tak lagi, wuduk ke tak lagi. Dia yakin sebelum tu dia tak ada air semayang, cuma dia was-was, dia ni wuduk ke belum, dah wuduk ke belum. Maka masa tu dia pergi kepada yang yakin, maknanya dia belum lagi ambil wuduk, ambillah wuduk kemudian solat. Okey? Wallahu taala alam. Okey. Ada lagi? Kalau tak ada kita berhenti setakat ni lah. Kebetulan anak pun masa hari ni agak kelang kabut sikit. Ada kelas lagi, satu lagi pukul 11 ni insya-Allah. Pun kena pergi sana pula. Jadi ambil masa sikit insya-Allah. So kita berhenti setakat tu lah, 15 minit untuk pergi ke sana insya-Allah lah, adalah masa. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.